Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimulakan Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, ahli yang tak kuasa, Datuk Muhammad bin Abdullah, Pengurusi Persatuan Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan, Fadil Ustaz Khairul Nizam, dan semua ahli jemaah yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, kita selesai membaca selawat Dalailul Khairat yang dipimpin oleh Syekh Khairul Nizam. Kita ucap terima kasih banyak atas pimpinan beliau tadi. Mudah-mudahan bacaan kita tadi masuk dalam amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat selawat ni antara ibadat besar dalam agama kita, sehingga disebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah SAW, dan diperintahkan kepada kita semua untuk berselawat. Jadi itulah yang kita lakukan pada pagi ini, walaupun ambil masa sekejap, tapi mudah-mudahan dia menjadi timbangan amalnya berat dan besar insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sambung sedikit dengan tazkirah pada pagi ini selepas kita berselawat. Untuk makluman ahli-ahli jemaah sekalian, program ini program Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan yang kami turun setiap bulan ke masjid-masjid dan surau di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya untuk kita berselawat pertamanya, dan kemudian kita mengupas kitab Ibn Athaillah Sakandari. Kalau kitab Dalailul Khairat itu himpunan selawat Al-Imam Al-Jazuli yang dihuraikan di awal tadi oleh Syekh Khairul Nizam tentang kelebihannya. Manakala kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, kitab tasawuf, dan dalam kitab ini ada 200 lebih hikmah sufiyah, hikmah-hikmah tasawuf yang berkait dengan akhlak, berkait dengan akidah, yang mana kami turun ke masjid-masjid. Setiap kali saya turun, kami turun, kita huraikan satu hikmah. Pada pagi ini masuk pada hikmah yang ke-14. Maknanya program ini telah berlangsung selama 14 bulan. Campur tolak masa PKP itu kita tangguhkan, dan hari ini alhamdulillah kita sampai ke Masjid Al-Mukarram ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan selawat tadi dan juga hikmah. Pada hari ini yang kita ambil hikmah yang ke-14. Hikmah yang ke-14 ini berbunyi, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibas anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Itu bunyi hikmahnya, saya terjemahkan dan kita ambil pengajaran. Hikmah tasawuf ini yang ke-14 berbunyi, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ini, alam semesta ini, dunia ini, kulluhu zulmatun, semuanya gelap. Kalau kita baca, kita tak apa faham, kita huraikan ini. Wa inna ma'anaruhu zuhurul haqqi fihi. Tapi yang mencahayakan dunia ini, alam ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang melihat alam ini, melihat dunia ini, walam yashhadu fihi, tapi dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, au indahu, siapa yang melihat alam ini
tapi dia tak lihat bersamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan. Au ba'dahu, siapa yang melihat alam ini tapi sebelum daripada melihat alam ini dia tak tengok Allah Subhanahu wa taala. Au ba'dahu, siapa yang lihat Allah tapi dia tak lihat, siapa yang lihat alam ini tapi dia tak lihat Allah Subhanahu wa taala, selepas dia lihat alam ini. Terpayah sikit nak faham, kita huraikan lepas. Kalau begitu keadaannya, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka dia telah hilang satu cahaya, wujudnya cahaya-cahaya. Wa hujibas anhu syumusul ma'arifi, terdinding daripadanya cahaya ma'rifat, matahari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisuhubil asar, dengan awan-awan peninggalan, awan-awan kesan-kesan daripada apa yang dilihat atas dunia ini. Payah sebenarnya. Jadi saya pun ada masyakkah sikitlah nak hurah benda yang sukar ini, tapi di sebalik hikmah yang ringkas ini ada satu pengajaran yang ingin disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Manusia ini kita lihat atas dunia ini, kita semua ni lah, kita semua ni ada, kita melihat dunia ini dengan mata kasar kita. Kita tengok masjid, tengok alam inilah, tengok bangunan, tengok bukit bukau dan sebagainya. Kita tengok dengan mata kasar kita, kita nampak lah besar, kecil, cantik, molek. Dan ada satu lagi, kita tengok dengan basirah, dengan pandangan hati kita. Orang yang tengok dunia ini, maka kata ahli tasawuf, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, dunia ni sebenarnya hakikatnya digelap, tak apa-apa pun. Hak kita tengok dengan pandangan mata kita ni, mata kasar kita ini, pada hakikatnya dia tak ada pun. Itu yang disebut dalam hikmah ini sebagai gelap. Ini pohon-pohon nak payah nak faham tu. Tapi yang menjadi cerah kita nampak dunia ni kerana ada nur yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber kepada nur itu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita ambil daripada ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi, kejadian langit dan bumi ini, yang disebut dalam tafsirnya nur itu sebagai munawwir. Allah lah yang memberi cahaya kepada alam semesta ini. Jadi kalau kita hari-hari duduk tengok alam ini, tapi pada masa yang sama kita tengok alam ini, tapi kita masuk pada bahagian kedua hikmah itu, walam yashhad fihi, tapi dia tidak tengok. Dia tengok alam ini tapi dia tak nampak, dia tak perasan bahawasanya alam ini ada satu kuasa lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi bekas kepada semua perkara yang berlaku dalam alam ini. Ini orang tak perasan. Manusia yang tengok alam ini dia macam-macam kategori. Ada manusia yang tengok alam ini dia tengok semata-mata dia tengok begitu je lah. Tidak ada satu pengajaran yang diambil daripada apa yang dia lihat atas dunia ini. Maka kepada kerana itu kita belajar sifat 20, kita susun kan pada orang itu susun. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Dalil itu baru sekali alam. Ulama kita susun begitu. Dia nak ajar kita tengok alam ini, kita tengok alam ini, biarlah dia menjadi kita tahu, kita sedar alam ini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang disusun oleh Ibn Athaillah. Biarlah kita berinteraksi, kita bertaamul, kita duduk tengok alam sehari-hari ini, biar kita sedar ada padanya kuasa lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi bekas kepada semua perkara dan semua pergerakan, semua perubahan kejadian yang berlaku di atas dunia ini. Itulah secara umumnya maksud hikmah yang ke-14 ini yang Ibn Athaillah As-Sakandari dia nak sampaikan kepada kita. Kita tengok dengan detail sikit lagi maksud hikmah ini.
Satunya, bahagi kedua tu, walam yashhadhu fihi, dia tengok alam ini tapi pada masa yang sama dia tidak perasan bahawasanya yang memberi bekas, yang memberi kesan kepada semua yang berlaku pada alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kategori manusia. Okey. Yang kedua, disebut sini au indahu walam yashhadhu walam yashhadhu au walam yashhadhu indahu. Tadi fihi. Tadi dia tengok Allah, dia tengok alam tapi dia tak perasan pun bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat segala perkara di atas alam ini. Satu lagi, dia tengok alam ini walam yashhad indahu, dia tengok alam ini tapi sebelum daripada dia tengok dan dia perhati apa yang berlaku di atas alam ini, dia tidak perasan akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia tengok alam ini dan dia tak perasan bahawa alam ini dilakukan dan disusun, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini, dia tengok alam ini, saya kita tak tengok alam ini, tapi sebelum kita tengok alam ini, kita tak perasan pun alam ini wujud kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang tengok alam ini dan dia tak perasan bahawasanya selepas dia tengok, sebelum dia tengok alam ini, yang kedua silap tadi. Yang kedua, dia tengok alam ini tapi ketika dia tengok alam ini, dia tidak memperingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok alam ini tapi tengok kepada alam itu tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tengok alam ini tapi sebelum dia tengok alam ini, dia tak perasan pun wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, dia tengok alam ini tapi selepas dia tengok alam ini, tidak ada satu pun perkara yang dia ambil iktibar daripada alam ini. Ini 4 keadaan manusia. Ini kita boleh perhati sehari-hari dalam kedudukan mana pun kita mesti duduk dengan 4 ni kan. Fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Ini cara kita manusia bermuamalah dengan, bertaamul dengan alam. Jadi biarlah bila kita bangun pagi, kita sedar daripada tidur, biarlah kita mulakan, kita melihat alam ini, kita mula dengan kita yakin Allah ada bersama dengan kita. Lu tengok kita, alam ini dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang pergerakan kita ditengok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita rasa ada begitu. Ini cara kita dengan alam ini, dengan dunia ini. Yang mana nak tak nak kita duduk atas dunia ni, sementara kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bucu yang Ibn Athaillah Sakandari dia nak tarik perhatian kita. Kita tengok sikit bucu gini dalam hidup kita ni. Bucu alik kita sehari-hari ni duduk dengan alam ini, dan biarlah kita tengok alam ini, kita tengok tu beri bekah dari sudut kita perasan, kita sedar Allah lah yang mengatur urus segala alam ini, dan ini bawa kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada asas inilah seseorang itu, kalau dalam huraian yang dibuat oleh para ulama tasawuf dengan lebih dalam lagi kepada hikmah ini, daripada kedudukan inilah bila seorang manusia itu sedar dengan alam ini hubungannya yang begitu, dari sudut itulah seseorang hamba Allah itu dia boleh meningkat makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sudut ini, dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada 3 jenis pula. Ada 3 jenis pula manusia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada manusia awam macam kita semua ni, kepada manusia yang kita panggil auliaillah. Kita ambil yang pertama, orang yang tengok dunia ini, kalau dia faham Allah ada bersama dengannya, Allah yang atur ke alam ini, Allah yang susun segala alam ini, dia sedar, maka terdapat tidak ada 3 keadaan manusia. Satu, ini manusia yang sedar ni. Manusia yang tak sedar itu dia telah terhijab, dia telah terdinding.
Manusia yang sedar tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berinteraksi, bertaamul dengan dunia ni, ada 3. Satunya, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia kenal dunia ni lagi. Sebelum dia faham dunia ni begitu begini sebagaimana saya huraikan tadi, dia kenal Allah dah. Ini yang dimaksud Imam Al-Ghazali dengan kalimahnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Ini semata-mata dia dengan diri dia tu, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maqam yang cukup tinggi dalam ilmu tasawuf. Dia tidak berajak kepada dunia ni untuk dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan diri dia pun dia tahu dah, dia ni makhluk Allah, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang begitu. Dan yang keduanya, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat hidayah tu selepas dia melihat alam ni. Dia tengok alam ni begitu begini, mari hidayah kepada dia. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terima hidayah. Mari pakai baju, mari masjid. Contoh lagu tu. Dia kenal Allah, mari iman, mari hidayah kepada dia selepas dia memikir, tengok alam ini. Saya duduk dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nikmat yang diterima. Dia mari begitu, maka dia kenal Allah Subhanahu. Mari hidayah kerana itu. Ini kategori yang kedua. Kumpulan yang ketiga, hak yang kedua tadi, ini dia maksudkan adalah ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami perlihatkan kepada mereka itu ayatina fil afaq, tanda-tanda kami, alamat-alamat kebesaran kami, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka itu, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga nyata bagi mereka itu Allah lah yang wujud yang sebenar-benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia kaji. Dia kaji, dia tilik, dia begitu akhirnya mari hidayah, terima Islam, terima hidayah. Ini ramai orang macam ni. Kalau kita lihat, kalau kita nak baca hikmah dari sudut dunia moden lah, ini ramai berlaku di kalangan orientalis. Contohnya, dia kaji Islam, akhirnya dia masuk Islam kerana kajian yang dia buat. Ini selepas dia yakin kebesaran kepada alam ini hasil perkajian dia, maka masuk Islam kerana itu dia hidayah. Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni dengan 3 perkara ni ya. 3 benda ni ya. Satu, kita kenal Tuhan, semata-mata diri kita ni kita kenal Tuhan. Yang kedua, selepas kita lihat alam ni. Yang ketiga, selepas kita kaji. Kedudukan 3 ni semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam huraian yang lebih dalam lagi dalam ilmu tasawuf, hak tadi itu kita belum mudah faham secara mudah. Satu lagi, 3 golongan juga. Hak ni orang yang sampai level tertentu, makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Payah kalau saya payah awal. Satu kita panggil ahlul baqa, ahli maqamil baqa. Ni dalam ilmu tasawuf dia bagi lagi tu. Ahli maqamil baqa ini orang yang duduk, yang dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala bila dia tengok makhluk. Dia tengok makhluk sekeliling dia, maka nampak Allah Subhanahu Wa Taala, nampak mata hati dia kenal. Ni dia panggil ahli maqamil baqa. Yang kedua dia panggil ahli maqamil fana. Tinggi. Ahli maqamil fana ini orang yang dia tengok Allah dulu, lepas tu baru dia tengok makhluk. Mana hidup dia, mata hati terlalu cerah, dia kenal Allah, dia tengok Allah, baru nampak manusia sekeliling dia, makhluk sekeliling. Ada juga macam tu. Di kalangan ahli tasawuf dia panggil ahlul fana macam ni. Dan ahli yang ketiga dia panggil ahlul hijab. Ahlul hijab ataupun ahlul dalil, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua orang ramai-ramai kini, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya dalil, dengan adanya hanya kita belajar sebab 20 wujud kidam baqa, semua tu ulama kita susun. Apa bukti wujud Allah? Dalilnya segala makhluk ini. Apa bukti dalil kidam
Allah sediakan dia bahagia sekalian makhluk ini. Ini orang yang kena Allah dengan sebab dalil. Dengan sebab ada dalil yang dia belajar, iaitu dalil makhluk ini, maka dia kena Allah dengan cara yang ini dipanggil ashabul dalil. Kita ada ahlu maqamil baqa, ahlu maqamil fana, dan ashabul dalil. Yang ini orang awam yang semua kita termasuk dalam ayat 3 tu lah. Ini semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma para ulama tasawuf bila dia bincang mengenai kenal Tuhan ni, dia bagi cara cara tadi. Ada makam baqa, ada makam fana, dan dia bagi pula kaedah kita kenal Tuhan dengan 3 perkara yang awal yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ketika dia sebut hikmah yang ke-14 ni, al-kaunu kulluhu zulmatun, dunia semuanya gelap. Kalau tidak kerana cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, manusia tak nampak dunia ini. Sebab asalnya dunia ini gelap, tak ada satu pun. Jadi pada pandangan hati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lihat dunia ini, bila ada pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hatinya, maka dia nampak dunia ini, dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mengatur urus dunia ini. Jadi ini hikmah ini mengajar kita dalam kita duduk sehari-hari, kita duduk dengan dunia ini, melihat dia dunia ini mengajar kita wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur uruskan dunia ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan rezeki kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan hidup kita pun Allah, mengaturkan mati kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah dunia ni ajar kita lagu tu. Tengok dunia, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk tahap tu pun itu sudah cukup baik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara umumnya maksud daripada hikmah yang ke-14 ini, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama naru zuhurul haqqi fihi, faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibas anhu syumusul ma'arifi bisuhubi al-asari. Jadi bila kita sebut begitu, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Sebab dalam satu ayat Al-Quran yang lain, Tuhan sebut wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan baginya nur, maka tidak ada baginya nur. Itulah maksud hikmah ini. Nur itu Tuhan bagi kepada manusia untuk dikenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui mata hatinya, sebab dia melihat dengan mata kasarnya kepada dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang ada nur, yang diberikan cahaya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memandu hidup kita atas dunia ini, yang kita teringat dan perasan Allah lah yang mengatur urus hidup kita sehari-hari dalam dunia ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.